Manakala dengan teman, yaitu kita tidak mengambil tempat yang telah diletakkan tandanya oleh teman tersebut di tempat tadi. Ya, walaupun dalam masjid ini tidak ada bayaran untuk tempat yang kita duduk, tetapi adabnya ketika seseorang tadi telah meletakkan tandanya, contoh diletakkan mejanya di situ, maka hukumnya sama seperti seorang yang hadir dalam solat di tempat solat. Kalau ketika seorang tadi meletakkan barang di tempat tersebut, kemudian dia bangun untuk menunaikan ataupun qada hajat atau seumpamanya ambil wudu, maka tidak sepatutnya bagi seseorang untuk mengambil tempat tersebut kalau ditanda tempat tadi. Contohnya diletakkan dengan sejadahnya, kain burdah yang diletakkan di bau, diletakkan di situ, maka itu sebagai tanda bahawa dia akan hadir semula ke tempat tersebut. Diletaknya tasbihnya di situ, ataupun dipesan kepada teman yang berada di sebelahnya untuk dijaga tempatnya. Maka kita perhati dan melihat perkara tersebut. Tidak sepatutnya bagi seseorang, dan bukan tidak sepatutnya, malah haram hukumnya mengambil tempat tersebut. Haram, bukan maksudnya harus diambil, karena ini bukan dibayar katanya. Ini rumah Allah, ini luas, bukan kamu punya. Tak, bukan tu isunya. Isunya adalah karena beliau telah datang dan duduk di situ terlebih dahulu, maka meraihkan hak orang yang duduk terlebih dahulu di tempat tersebut wajib dilaksanakan oleh seseorang. Jadi kalau kita hadir, tengok ada seorang teman kita dalam majlis telah berada di tempat tersebut, maka kita perlu beradab dengannya, tidak mengambil tempat tadi walaupun dia bangun daripada majlis tersebut, kecuali kalau ada tanda menunjukkan bahawa dia bangun keluar terus daripada majlis, barulah boleh kita mengambil tempat tadi. Dan yang seterusnya, tidak boleh kita melangkah teman-teman kita yang ada di dalam majlis, melainkan dengan izin. Tak boleh kita melangkah orang yang hadir ke dalam majlis ilmu dengan para guru. Maksudnya ada duduk tempat dan kemudian kita melangkah bahu mereka. Dan ini tidak ada adab. Maka perlu minta izin terlebih dahulu. Kalaulah tempat tadi terlalu sempit, maka diminta izin untuk dia melalui di celah-celahnya orang yang hadir tadi. Dan yang ketiga, ketika mana diberikan ruang oleh seseorang duduk di celah-celah di antara dua orang, dan ini adalah akhlak yang mulia. Kalau dua orang duduk dan kemudian dilihat ada seorang yang tidak ada tempat, maka dia pun merenggangkan sedikit di antara dua orang tadi untuk diberi peluang orang lain duduk di tengah-tengah. Maka yang duduk di tengah-tengah janganlah melampau pada ketika lagi dia dah duduk tengah-tengah, dia duduk lebih daripada orang yang asal duduk kat situ. Dia punya kangkang dia punya lebak tempat bersila dia, dan dia nak selesa pada diri dia, sedangkan dua orang tadi telah memberikan peluang kepadanya untuk duduk di tempat tersebut. Maka perlu diraikan adab-adab itu, dan orang yang meraikan adab ini tidak akan dibenci sama sekali. Orang yang meraikan adab, orang ini akan disukai dan akan diberikan peluang berkali-kali kepadanya setelah itu. Jagalah adabmu wahai para teman di dalam majlis gurumu dengan taulan. Jadi jaga adab kita dengan wahai para teman, wahai para sahabat di dalam majlis gurumu, dengan para temanmu di dalam majlis. Di dalam majlisnya hendaklah dijaga. Majlisnya yakni majlis guru. Hendaklah dijaga, tahan lisanmu dan seluruh anggota. Ini kamu tahanlah lisanmu, lidahmu daripada bercakap sesuatu yang tidak sepatutnya. Dan adab berada di dalam majlis guru adalah as-sukun, diam, tidak berbicara di depan guru, tak bercakap, tidak tengok handset, ditutup telefon, ditutup handset tadi terus. Itu lebih baik. Dan kalau perlu tidak boleh ditutup, disilentkan handset tersebut. Ini zaman handset, silentkan handset. Kemudian menumpukan perhatian kepada majlis, tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Al-multafitu la yasil. Orang yang banyak berpaling kiri dan kanan tidak sampai. Istilah para ulama sufi, al-multafit la yasil. Orang yang banyak berpaling tidak sampai dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tumpuan perlu diberikan.
Salah satu caranya menahan lidah kita daripada berbicara pada bukan tempatnya dan tidak bertanya selagi mana tidak diberikan peluang oleh guru tersebut. Nanti akan disebutkan setelah ini. Dan seluruh anggota juga ditahan. Tangan kita, kaki kita, kepala kita, seluruhnya ditahan daripada bergerak-gerak sehingga mengganggu majlis tersebut. Jadi kena diam, sukun. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in berada di dalam majlisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan di atas kepala mereka burung. Yang kalaulah burung berada di atas kepala mereka tidak akan terbang burung tadi. Dan kata ulama, ini menunjukkan kepada sukun, diamnya mereka di dalam majlis Nabi, tak bergerak, kerana burung tidak akan tetap di atas pokok yang tidak tetap. Jadi burung dia tak akan duduk diam atas pokok yang banyak goyang. Jadi maksudnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in adalah kelompok yang sangat menjaga adab di dalam majlisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kitab adab yang kita pelajari dari mana-mana kitab sekalipun yang dikarang oleh al-Imam Khatib al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu, yang dikarang oleh al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah dalam Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, yang dikarang oleh al-Imam Ibnu Abdul Bar, yang dikarang oleh al-Imam Az-Zarnuji radhiyallahu taala anhu. Ini kitab-kitab adab yang dikarang oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimatul Majmu' yang disebut oleh para ulama yang baru. Contohnya seperti kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Saleh bin Ahmad Al-Ghursi rahimahullah dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim wa Manhajut Ta'lim wa Ta'allum. Juga karangan al-Imam Syekh Muhammad Awwamah hafizahullahu taala wa ra'ahu syekhuna. Jadi kitab-kitab tadi kalau dilihat, kesemua adab tadi sebenarnya diambil daripada adabnya salafus salih, termasuklah adabnya para sahabat Nabi dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya diambil daripada situ. Nah, adab mereka, ini adab ni warisan. Ini diwarisi daripada jail, generasi ke generasi. Dan adab ini dilihat berdasarkan kepada amalan yang dilakukan oleh para ulama yang berguru daripada generasi ke generasi. Dan ini tidak akan diperolehi melainkan daripada orang yang berguru. Karena seorang yang tidak berguru, maka dia tidak akan mampu untuk mengamalkan adab ini. Orang tak berguru, dia tak akan ada adab ni. Dan dia akan rasa pelik dengan adab-adab ni. Dia akan rasa pelik kalau tengok anak murid cium tangan tok guru, dia rasa pelik. Dia akan rasa pelik kalau tengok anak murid susun kasut tok guru, dia rasa pelik. Dia rasa pelik kalau tengok anak murid khidmat pada tuan guru sehingga seakan-akan nampak ini lebih daripada raja. Dia rasa pelik pada waktu itu. Kenapa pelik? Kerana dia tidak melalui jalan tersebut. Karena orang yang melalui jalan tadi, hakikatnya para guru tidak menyuruh para muridnya untuk melakukan sedemikian. Dan dia tak akan sebut pada muridnya, kamu kena buat macam ni dekat saya. Kamu kena buat macam ni dekat saya. Murid ketika mana telah mencapai kepada adab, maka dia sendiri yang akan melakukan perkara tersebut. Tujuannya sama seperti mana yang diniatkan oleh gurunya ketika menjadi murid kepada gurunya dulu. Sama. Ya. Kama tadinu tudan. Seperti mana kamu melakukan sesuatu, kamu akan dibalas kembali. Man la yakhdum la yukhdam. Siapa yang tidak mengkhidmati, maka dia tidak akan dikhidmati. Siapa tidak mengkhidmati para gurunya, ilmu yang dia pelajari, maka dia tak akan dikhidmati. Jadi kita jangan heran bila tengok para guru dikhidmati oleh para muridnya, karena dia dulu juga berkhidmat kepada gurunya. Maka Allah Ta'ala membalas kembali khidmat tadi dengan apa yang telah dia lakukan kepada para gurunya. Dan gurunya tadi berkhidmat kepada gurunya sebelum tu. Dan gurunya pula tadi berkhidmat kepada guru sebelumnya. Dan bersambung sampai siapa? Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.